Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita dengar ni. Ustazah, saya ketagihan onani. Macam mana saya nak tahu solat saya sah ke tidak? Kena mandi wajib ke? Okey. Ibu-ibu faham tak bila sebut onani? Saya sebenarnya malu nak sebut, tapi kena sebut supaya ibu-ibu tahu apa masalah remaja hari ni. Maksudnya soalan ni datang ni pada saat ini, maksudnya ada di kalangan kita ataupun anak-anak kita yang terlibat. Saya kalau ada remaja, ada pelajar yang buat pengakuan, saya tak pernah pandang hina. Bukan sekata tak pandang, memang kita tak boleh pandang hina ataupun marah ataupun benci ataupun kotorlah kamu ni, teruknya kamu ni. Tak. Saya akan pandang dengan pandangan kesian. Maksudnya anak ini mesti dia melalui satu proses sampai peringkat ni. Mula-mula pengabaian, pemerhatian, pengawasan daripada ibu bapa. Akhirnya dia terjebak, bila dah terjebak, ketagih, bila ketagih dia nak berhenti tapi tak kuat untuk berhenti. Sebab tak ada halangan untuk membuatkan dia berhenti. Dia kata sah ke solat? Solat tidak sah. Onani ni membawa maksud, contoh macam ni, tengok benda-benda yang merangsang nafsu, kemudian dia dia layan sehinggalah keluar air mani. Ada orang tanya macam mana nak beza air mani dengan air mazi. Air mazi pun kerana terangsang. Air mazi dia tak sampai peringkat penat, letih. Maksudnya bila keluar air mani dia rasa dia terus boleh berhenti melakukan hal tersebut. Dia akan rasa kepenatan yang amat, itu tanda keluar air mani. Sebab ada remaja keliru, saya ni air mazi ke air mani. Air mazi ni kalau terasa terangsang, current sikit-sikit, macam tu lah kan. Maksudnya hanya rangsangan biasa dan dia tak susuli dengan perbuatan lain. Dia tak susuli dengan perbuatan tangannya, guna alat-alat dan sebagainya. Maka itu sekadar biasa, bersihkan saja, berwuduk, boleh solat. Tapi bila keluar air mani, walaupun seorang-seorang tak ada pasangan, wajib mandi, wajib solat tidak sah. Sekiranya melakukannya dah berapa tahun dalam sepanjang dia dah balik, maka wajib qada semua solat. Bukan sampai tak buat, tak keluar rumah duk qada tak keluar kan. Satu fardu qada lah sekali. Satu fardu qada lah sekali. Kalau pun meninggal dunia lepas 5 hari, contoh lepas qada 5 hari meninggal dunia, banyak lagi nak kena qada ni. Tapi Allah melihat kita ada niat, kita ada usaha untuk qada, maka insya-Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita yang belum sempat kita qada. Tapi kalau terus kata Ustazah, saya nak pegang kepada pendapat tak perlu qada. Sebab apa? Saya masa tu jahil, saya tak tahu. Ini hari baru saya tahu. Itu pendapat yang tertolak daripada pendapat-pendapat yang lebih sahih. Sebab memang mudah, memang ada pendapat kata kalau yang baru berubah umur 50 tahun tak perlu qada, bertaubat je. Jadi ini ahli sunnah wal jamaah, maksudnya pendapat yang paling kuat di antara 4 mazhab ni pun mengatakan wajib qada, walaupun dulu sebab dia jahil ke apa ke tetap qada. Yang tak wajib qadanya hanyalah orang bukan Islam lepas tu masuk Islam. Okey, macam mana nak berhenti? Saya dah 8 tahun ketagihan. Bukan sekejap, lama, 8 tahun. Saya tak pelik ya, sebab ada yang buat pengakuan ni isteri-isteri orang. Maksudnya yang hubungi saya ramai juga isteri orang. Walaupun ada suami apa, ada anak 4-5 orang pun masih melakukan. Sebab dah bermula daripada remaja. Na'udzubillah min zalik, subhanallah. Ini adalah satu perkara yang saya bimbang jadi normal di kalangan remaja. Dia orang borak sesama dia orang pun jadi biasa. Saya sedih bila kawan-kawan saya jadi cikgu, dia kata budak-budak sekolah rendah pun dia bercakap pasal ni macam perbualan biasa. Dia boleh dengar anak-anak tu bincang gini-gini, kau gini-gini, semalam ni tak ni. Jadi perbualan biasa. Na'udzubillah min zalik. Jadi insya-Allah ibu-ibu sekalian jangan berhenti berdoa dan zikir untuk anak-anak. Antara zikirnya, ya Allah ya Hafiz ya Muhaimin, ya Allah yang Maha menjaga, yang Maha mengawasi. Aku serahkan anakku dalam jagaan dan pengawasanmu ya Allah. Anak kita duduk asrama, pergi sekolah harian sekalipun ibu-ibu sekalian, belum tentu selamat. Sebab apa? Kalau ada seorang dua je dalam kelas tu yang memang dah terlibat, dia boleh pengaruh kawan-kawan yang lain. Tetapi tatkala anak kita tu bukan depan kita, dia tetap dalam pemerhatian Allah. Kita doa pagi-pagi, malam-malam sebelum tidur, kita zikir, contohnya ya Hafiz ya Muhaimin, ya Allah engkau lah yang Maha menjaga dan yang Maha mengawasi.
Ya Allah, Ya Basir, Ya Syahid, Kau yang maha melihat, yang Kau maha menyaksikan, Ya Allah. Aku serahkan anakku ini dalam pengawasan, dalam pemerhatian-Mu, Ya Allah. Bila ada orang nak pengaruh anak cucu kita, Allah yang akan sekat, Allah yang akan halang, Allah yang akan buat campak perasaan berdosa, bersalah sampai anak kita tak buat. Sebab ketika itu kita bukan berada di sebelah anak kita, tapi Allah lebih dekat daripada orang marah anak-anak kita dan diri kita juga. Jadi tolong doakan saya Ustazah, saya sangat sedih dengan keadaan saya. Ya, memang ramai orang memang nak berhenti tapi sangat sukar. Saya nak sebutkan sebelum ni ya, saya kerja sebagai okey, subhanallah. Ini soalan yang hampir sama. Saya pernah lihat pornografi, benda-benda lucah, tapi saya tidak bertaubat, saya hanya meninggalkannya. Adakah saya masih menanggung dosa tu? Subhanallah, dia dah berhenti. Itu sebenarnya tanda taubat. Taubat nasuha tu kan 3. Yang pertama, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang kedua, menyesal sungguh-sungguh. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulanginya. Jadi kalaulah rasa nak merasmikan taubat tu, buat je solat taubat 2 rakaat, sebut ya Allah aku mohon ampun di atas dosa yang pernah aku buat sekian-sekian, insya-Allah, masya-Allah. Tapi dia dah berhenti melakukannya, maksudnya insya-Allah itulah taubatnya. Okey. Jadi saya sebutkan di sini, wahai ibu ayah dan anak-anak semua, semasa saya kerja sebagai pendidikan rumah tangga, antara rujukan utama antaranya adalah Dr. Ismail Tambi. Contohnya, saya bukan sebut sebab nak tumpang dia adalah antara pakar sakit tuan, pakar sakit puan. Jadi kita sebagai pendidikan rumah tangga memang kena lalui kursus-kursus macam ni berkaitan dengan seksual, sebab aduan masalah rumah tangga, masalah berkaitan seksual sangat tinggi. Dia datang cerita masalah komunikasi, masalah nafkah, masalah itu, tapi sebenarnya ceritanya masalah tu. Bila dikaji puncanya pornografi, melakukan masturbation dan sebagainya, sampai tak ada nikmat di antara suami isteri. Sebab melepaskan fitrah itu melalui jalan yang haram, akhirnya yang halal ni tak dapat dinikmati, diharamkan untuk dinikmati. Selagi mana tak tinggalkan yang haram, tapi dah jadi ketagih. Contohnya, antara keburukan melakukan onani ataupun masturbation, pertama, berlaku kerosakan pada alat kelamin. Untuk jangka masa yang panjang berlaku kerosakan, macam-macam penyakit yang melibatkan alat kelamin. Yang kedua, hilangnya kasih sayang rangsangan kepada pasangan yang halal. Ini kes banyak, kes saya dulu. Lepas tu yang ketiga, antaranya ya bukan semestinya sukar untuk mendapat zuriat. Sebab apa? Air mani jadi tak berkualiti. Jangan sekali-kali kita tuduh pula, kita mudah nak kata kau ni ke? Sebab tu tak dapat anak. Nauzubillah ya. Itu satu tuduhan dalam ujian, tak boleh. Tapi nak bagi tahu itu kesan-kesan buruknya. Yang keempat, berlaku kerosakan pada organ-organ yang tertentu. Kita ni bila panggil organ kesuburan ataupun sistem reproduktif, kan, ia melibatkan organ-organ tertentu. Tapi apabila melakukan kekerapan, melakukan onani, dia akan berlaku kerosakan pada organ kesuburan dan organ-organ yang terlibat. Sehingga kan saya pernah baca dalam catatan, dalam maksud penulisan doktor macam itulah. Kesan ini boleh pergi kepada pundi kencing, kepada ovari, boleh kesan kepada buah pinggang. Sebab apa? Badan dipaksa untuk mengeluarkan air mani dengan cara yang keras, cara paksa. Bukan cara fitrah yang Allah berikan, iaitu perkahwinan, hubungan yang halal, suci, bahkan itu sebagai ibadah. Bila nikah, wanita, suami, isteri, ibadah setiap kali melakukannya sebagai satu ibadah. Ini disebut dalam hadis Nabi. Nabi pernah bersabda di hadapan khalayak sahabat, wahai para sahabat, hendaklah kamu bersedekah sehingga walaupun ada setengah kurma dan sebagainya. Nabi galakkan bersedekah. Lalu adalah seorang sahabat Nabi menjawab. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis ni. Seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, untunglah orang kaya, mereka salat, kami salat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi untunglah orang kaya, kami tak mampu bersedekah. Saya tak ada apa-apa ya Rasulullah, tapi orang kaya mampu bersedekah. Maksudnya dia nak bagi tahu soalannya sedekah ni kelebihan pada orang kaya. Lalu Rasulullah kata, bagi kamu. Tak semestinya bagi kita ya. Maksudnya bagi kamu ni untuk orang yang betul-betul tak ada kat rumah. Kita ni ada banyak harta, jangan pula bagi saya pun sama lah.
Bagi kamu, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, itu sedekah bagi kamu. Bagi orang yang memang tak ada apa-apa ni, sebiji kurma pun tak ada dekat rumah, miskin sungguh-sungguh. Dan setiap kali kamu menjima isterimu, itu dikira sebagai sedekah. Lalu sahabat ni menjawab, ya Rasulullah, adakah mengikut hawa nafsu itu dikira sebagai ibadah? Rasul kata, ya. Apabila kamu melakukan mengikut cara yang salah, apa pendapatmu? Haram ya Rasulullah. Maka apabila kalau kamu menyalurkan fitrah itu melalui jalan yang halal, maka ia dicatat sebagai sedekah bagi kamu. Subhanallah. Jadi banyak lagi kesan buruk lain. Maka ibu bapa perlu kadang ada perbincangan dengan anak kita. Mula dengan isu fikir. Kita nak kena pasti takut anak kita terlibat dalam kita tak sedar. Okey.